Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Zuhair. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita membicarakan tentang tajuk Rasulullah ketika kecil dan ketika remaja. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan kebaikan kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Nabi Muhammad ni bukan kata bila dah jadi Nabi baru menjadi contoh kepada umat. Sebelum jadi Nabi lagi sudah pun menjadi contoh. Bukan bila dah jadi Nabi baru nak jadi baik. Sebelum jadi Nabi memang dah baik dah. Sebab itu Nabi Muhammad ada menyebut di dalam satu hadis tentang orang-orang yang baik-baik ni. Siapa-siapa yang baik daripada awal, memang baik daripada awal. Awal-awal dia baik, daripada kecil dia baik, remaja dia baik, dewasa dia baik, tuanya baik, orang ini syurga tempat dia. Daripada kecil tak pernah buat maksiat, tak pernah duduk dalam maksiat, tak pernah suka dengan maksiat, sampai ke mati, orang ini boleh membawa kepada syurga. Dan itulah gambaran diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada dalam perut ibunya lagi tak menyusahkan orang. Siti Aminah tidak pernah mengadu yang sakit dia mengandung. Tidak pernah dia pening-pening, tidak pernah dia muntah-muntah. Berbeza dengan kita ni, ketika ibu kita mengandungkan kita dulu lain. Mak kita tu 2 bulan duk Allah saja. Tahu ke Allah tu apa? Allah tu apa? Tak tahu. Tahu tapi tak tahu. Allah lah. Bau badan bapak kita pun dia tak boleh bau. Dia terajang suami dia. Kalau duduk dekat-dekat, pilih duduk jauh sikit, tak boleh bau. 2 bulan duk Allah. Itu belum masuk lagi mengidam lagi. Nak yang bukan-bukan, nak hati buaya, nak makan ni benda yang pelik-pelik. Siti Aminah tak ada rasa macam itu. Ada sahabat saya, isteri dia minta nak rasa daging babi waktu mengandung. Kalau tak boleh makan pun dia kata lalu kedai Cina yang hak duk jual babi gantung pun jadilah. Dia nak lalu juga. Saya pun pening tengok apa jenis orang ni. Boleh nak teringin nak makan daging binatang. Kalau tak dapat makan, kata dia lalu depan kedai tu pun jadilah. Lalu depan kedai tu pun jadilah. Boleh dia tengok daging yang duk gantung, daging panggang duk gantung. Betul ke ada yang dikatakan mengidam? Mengidam ni kita kata nafsu lah. Hawa nafsu. Mengidam ni kita kata hawa nafsu. Kadang-kadang nafsu tu datang daripada syaitan. Syaitan yang duduk dalam nafsu kita itu menghambat nafsu kita, menggoda kita sehingga kita tergamak membuat benda-benda dan meminta membuat benda-benda yang haram. Sepertilah tadi, dia dalam keadaan dia mengandung, maka setan datang duduk pada jiwanya, duduk pada mengganggunya, sehinggalah minta yang bukan-bukan, termasuklah untuk merasa daging babi tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Baiknya Nabi Muhammad tidak pernah menyusahkan orang. Sehinggalah ibu dia ketika melahirkan Rasulullah tidak merasai sakit macam mana perempuan-perempuan biasa melahirkan manusia. Daripada kecil sampai ke mati Nabi Muhammad tidak pernah menyusahkan orang. Jadi kita sebagai anak-anak, kita sebagai remaja-remaja, cuba tengok, ada tak menyusahkan orang? Ada tak masa yang kita buat yang menjadikan orang jadi susah dengan kita? Mak jadi susah dengan kita, bapak jadi susah dengan kita. Mak jadi susah hati, bapak jadi susah hati. Mak tak boleh tidur malam, bapak naik motor satu kampung, satu bandar, satu negeri, dia cari kita, tak balik-balik. Dah bimbang, takut kena colek, tak tidur malam mak bapak. Adakah kita pernah buat macam itu pada mak kita? Pernahkah kita menyebabkan mak kita menitiskan air mata? Air mata kekecewaan, air mata penyesalan, air mata kesedihan, air mata yang lahir daripada perasaan sakit hati tengok perangai anak, sedih dengan perangai anak. Ini semua tanda-tanda anak-anak yang tidak baik. Nabi Muhammad tidak pernah macam itu. Malah Nabi Muhammad ni kalau orang tengok dia, semua orang suka. Kalau tuan-tuan baca dalam sejarah Siti Khadijah ketika Nabi Muhammad lahir, umur Siti Khadijah 15 tahun. Ketika Nabi lahir tu umur Khadijah 15 tahun. Waktu dia tengok Nabi Muhammad tu pun dia suka lah. Dia pergi tengok waktu Aminah melahirkan Rasulullah, dia pergi tengok. Dalam hati dia terdetik, kalaulah aku boleh dapat budak ni. Sebab bila tengok Nabi tu rasa seronok. Sampai terdetik dalam hati Siti Khadijah, kalaulah aku boleh dapat budak ni. Bila umur dia genap 40, Rasulullah umur 25, dapat sungguh, kahwin dia dengan Nabi Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang tak, umur 15 pergi tengok budak tu baru bersalin. Umur 40 kahwin dengan orang yang dia tengok kira-kira 25 tahun yang lepas. Dia jaga-jagalah akak-akak, adik-adik, anak dara yang umur 15 tu. Pergi tengok orang jiran sebelah rumah melahirkan baby. Tak 25 tahun lagi, itulah suami kita tak tahu. Kita tak tahu tuan-tuan. Tapi nak cerita pada kita, Nabi Muhammad daripada kecil orang tengok jatuh hati lah. Cuba kita tengok perangai kita. Ada orang jatuh hati dengan kita? Orang jatuh hati ni pasal apa? Jatuh hati pasal yang pertama, pasal rupanya elok, comel, baby face, jatuh hati. Pergi pegang satu budak, geramnya, rasa nak makan budak ni. Tu dia punya geram. Sampai kata merasa nak makan budak ni. Dia punya goncang, dia geram-geram budak tu. Sebab tu kadang-kadang budak 4 tahun pergi tengok budak 2 minggu, dia geram, dia pergi gomoi budak tu. Dia geram. Jatuh hati dia pasal budak tu comel. Jatuh hati yang kedua, pasal akhlak dia bagus. Muka tak lawa pun tak apa, tapi akhlaknya bagus, orang akan suka pada kita. Perangai bagus, akhlak bagus, sopan, walaupun tak segak, orang suka. Tapi kalau muka lawa, perangai buruk, orang benci juga. Macam bunga dedak, cantik saja, wangi entah ke mana-mana. Bunga dedak ni tak ada wangi apa, cantik saja. Muka saja lawa, perangai ni tak ada mutu langsung, orang tak suka juga. Jatuh hati tu apa sebab? Yang ketiga sebab jatuh hati itu ialah perasaan yang tak tahu datang daripada mana. Yang bila kita tengok dia, kita rasa suka. Yang kita tengok dia, kita rasa suka. Ini yang dikatakan punca-punca jatuhnya hati kita ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika kecil lagi Nabi Muhammad, dia tak menyusahkan ibu dia dalam kandungan, tak menyusahkan ibu dia ketika melahirkan dia,
tak menyusahkan orang yang menyusukan dia. Halimah Sa'diyah datang ke kota Mekah. Duk di kampung tu, hujan tak turun lah, perniagaan pertanian dia makin merosot. Paksa dia pergi ke Mekah mencari mana-mana budak yang nak disusukan. Zaman dulu-dulu orang ambil upah menyusukan anak. Bukan ada susu tin dulu. Susu tepung bukannya ada zaman dulu. Susu tepung tak ada. Buat susu orang lah. Tuan-tuan, anak-anak kita duk minum susu tepung tu dah berapa puluh tahun dah. Kita pun duk minum susu tepung dah berapa puluh tahun. Seorang minum komand-komand 2 tahun, 3 tahun budak-budak duk minum susu tepung. Rakyat Malaysia saja duk ada katalah 6 juta yang duk minum susu tepung. Rakyat Singapura 100,000 duk minum. Rakyat Indonesia lagi ramai, 20 juta duk minum susu tepung. Rakyat Cina tak 100 juta duk minum susu tepung. Kalau kira seluruh dunia, rasa-rasa kita lah 2 bilion yang duk minum susu tepung sekarang ni. 2 bilion duk minum tiap-tiap hari susu tepung. Pernah tak tuan-tuan fikir macam mana nak dibuat susu tepung itu? Dibuat, diperah daripada lembu. Cukuppah lembu yang ada sekarang ni untuk membuat 2 bilion susu tepung dalam satu hari? Tidakkah lembu itu hanya kerja dia mengeluarkan susu saja? Duduk dalam satu kandang, duduk dalam satu bilik, kerja dia makan, minum, tidur, makan, minum, kerja dia diperah susu dia. Hidup dia, kerja kena perah susu je. Sebab nak membekalkan susu pada 2 bilion orang. Pernahkah tuan-tuan bayangkan lembu tu jadi apa? Kalau ke padang tak boleh, meragut tak boleh, makan angin tak boleh, bersia-sia tak boleh, meronda-ronda petang-petang tak boleh, agak-agak lembu tu jadi apa? Duk diam dalam kandang tu seumur hidup dia daripada kecil sampailah dia mati. Lembu tu jadi apa? Kalau abang lah duduk dalam bilik seumur hidup, makan minum tidur kemudian perah, makan minum hidup kemudian perah, abang jadi apa? Pernah tak tuan-tuan fikir apa jadi pada lembu tu? Takkah lembu tu gila? Tension tak lembu tu? Tension. Ni anak-anak kita ni 2 jam sampai pukul 12 ni, 4 jam duduk sini, 4 jam pun tension. Saat dia lunjuk kaki, saat dia sila, saat dia duduk, saat dia nak bangkit, saat dia nak balik. Baru 4 jam. Tuan-tuan boleh bayang tak lembu 24 jam selama berpuluh tahun, berbelas tahun kerjanya hanya untuk diperah susu saja. Bila lembu tadi lembu tension, lembu tadi lembu yang gila, memberontak dan sebagainya, susu yang jadi daripada lembu tu jadi apa? Susunya juga tidak bermutu. Sebab mengeluarkan daripada benda yang dikawal emosinya. Sebab itulah bila manusia terlebih minum susu lembu, dia juga memberontak macam lembu-lembu yang memberontak tadi. Yang ni yang kita tak nampak. Lembu yang sihat datangnya daripada lembu-lembu yang lapang. Susu yang sihat datangnya daripada lembu-lembu yang sihat. Bila diminum susu lembu yang sihat, maka orang yang minum pun jadi sihat. Begitulah dengan manusia. Hendaklah dicari susu, dicari pengasuh daripada orang baik-baik. Bila diminum susu ibu daripada susu yang baik-baik, bila diberi minum susu daripada susu ibu, susuan yang baik-baik, diasuh dengan yang baik-baik, maka anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang baik-baik. Orang dulu-dulu menghantar anak-anak mereka keluar bandar, duduk di kota Mekah, hantar anak untuk dibelajarkan adab.
dibelajarkan bahasa Arab, dibelajarkan tentang perangai, disusu dan dimakankan daripada pendalaman. Kerana pendalaman jauh daripada asam garam, jauh daripada kehidupan yang tak elok. Duk di pendalaman. Yang pertama, dicarinya Nabi Muhammad itu supaya dihantar ke kawasan pendalaman. Ajar dengan adab, ajar dengan perangai sebelum mencapai usia 6 tahun. Kita sekarang menghantar anak-anak kita sebelum mencapai usia 6 tahun kepada siapa kita hantar dan di mana dihantar. Nabi Muhammad duduk dengan Halimatus Sa'diyah hampir 6 tahun. Dan dalam tempoh 6 tahun Nabi Muhammad duduk dengan Halimatus Sa'diyah, apa yang Nabi Muhammad buat? Yang pertama, belajar bahasa. Kerana bahasa Arab di pendalaman lebih baik daripada bahasa Arab di dalam pekan. Sebab tu Nabi Muhammad menguasai bahasa Arab Quraisy dengan begitu baik. Yang kedua, diajar adab dengan Halimatus Sa'diyah. Yang ketiga, disusukan dengan Halimatus Sa'diyah, dengan susu perempuan yang baik, yang memakan benda yang baik-baik, yang dapat hasil daripada baik-baik, mengeluarkan susu yang baik, dan susu itulah yang mengalir dalam badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila Nabi mencapai usia 6 tahun, duduk di rumah Halimatus Sa'diyah mendatangkan keberkatan kepada Halimatus Sa'diyah dan suami. Ketika mereka mula-mula datang ke Mekah, kuda, unta yang mereka bawa tu dah lembek dah, tak larat jalan dah, lemah dah. Suami isteri ni pun lemah, unta pun lemah. Pergilah cari mana-mana orang yang nak menyusukan. Seorang pun tak mau. Pasal tengok Halimatus Sa'diyah ni dengan kuruih dia, dengan susah dia, orang tak apa nak percaya. Yang percayanya bapa kepada Aminah, pak mertua dia, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kata, kamu nyusulah anak yatim ni. Nak tak nak pun ambil lah anak yatim tu. Anak yang kaya-kaya yang lain semua orang dah ambil dah. Yang ni lah, yang ni pun ambil lah, kerana Allah ambil. Bila mereka dah ambil Nabi Muhammad, nak bawa balik ke kampung mereka daripada Bani Sa'ad, unta yang mula-mula sampai tadi dah lembek dah, bila bawa Nabi Muhammad di atas unta tu jadi cerdas. Unta tu jadi kuat. Suami Halimatus Sa'diyah tanya, ini unta semalam ke? Kata Halimah, iyalah, lain macam ni, pick up lebih ni apa ya? Kamu dah buat lain ke? Tak ada, ya semalam lah. Kuat benar aku nampak ni. Bawa Nabi Muhammad pun dah jadi berkat dah tuan-tuan. Cuba kita ikut cara Nabi dalam kehidupan kita, mesti mendatangkan keberkatan. Unta pun dapat berkat daripada Nabi, bawa Nabi je dapat berkat. Kalaulah kita ikut cara Nabi, mesti dapat berkat. Mula-mula kita bubuh nama anak kita Muhammad, mesti berkat. Kalau semua orang nama Muhammad, Ustaz jenuh lah Ustaz. Lah bubuhlah Muhammad macam-macam. Muhammad Daniel, Luqman, Muhammad Syafiq, Muhammad Saiful Apik. Buah nama yang baik-baik lah. Muhammad buah saja pun. Tapi sekarang orang dah takut bubuh nama Muhammad, takut dianggap sebagai pengganas, teroris. Bila saya sampai saja di immigration di Kahirah tu, lapangan terbang Kahirah tu, 5 orang pelajar saya kena tahan dengan immigration. 5 orang. Tengah nak cop pasport, polis dia kata, you go inside. Please go ahead dia. Oh, apa hal pula ni? Saya tanya dekat pegawai tu, apa masalah? Dia nak cek sebab nama pelajar saya tu ada dalam komputer mereka. Pengganas. Tuan-tuan tahu tak pelajar saya tu umur berapa? Yang seorang tu umur 87. Jalan begini dah. 87 tuan-tuan, pengganas kepala otak hang. Bodoh punya polis Arab ni. Apa dia nak buat lagi? Bom apa dia nak buat?
Dia kata nama tu matching-matching tak, dekat-dekat dengan nama. La ilaha illallah. Nama haji tu Abdul Hamid bin Pawanci. Tang mana serupa pengganas. Dekat setengah jam nak guna soal siasat, manalah hamba Allah tu. Dia tanya dekat Pak Cik tu, "Are you Pakistanian?" "No, I'm Malaysian." "No, you see your name." Oh sudah. Duk bergaduh orang tua tu. Kawan tu nak bawa beg pun tak larat dah. 87 dah tuan-tuan. Jentik telinga pun putih dah. Nak ganas apa lagi? Sebab tu sekarang ni orang dah takut bubuh nama Muhammad, bubuh nama ni sebab takut dicok sebagai pengganas. Amerika aja yang Muhammad tu ganas, yang Islam tu ganas. Sebab tu sekarang ni orang dah bubuh nama orang Islam pada anak-anak dia nama yang tak nampak keislaman lah. Bubuh nama anak Rudi, bubuh nama Hartono, yang tak tahu dah nama dah, nama apa. Dia sendiri pun tak tahu dah nama makna tu apa, dia hentam saja dah. Kalau unta yang bawa Nabi Muhammad itu pun dapat barakah, bayangkan tuan-tuan, kita yang memikul nama Muhammad, mesti ada keberkatan pada nama kita itu. Sebab itu bila anak tuan-tuan nama Muhammad, panggil dia penuh-penuh nama Muhammad. Jangan duk panggil Mat, atau ditambah lagi Ma, jadi Mamat. Mamat tu maknanya mati. Mamat, ya, siap 40 kali kompor mati. Mamat tu namanya mati. Ba'dal mamat, yang tuan-tuan duk baca doa tahlil tu kan ba'dal mamat tu, selepas mati. Mamat tu mati. Baik, tuan-tuan tengok cerita anakku Sazali. Peringkat dia masih kecil, peringkat dia budak-budak. Mana dia? Atau kita tengok no signal. Dah ada dah. Tak mana? Heran lah, no gambar pun keluar kat dinding. Baru masuk password ke? Baik, kita tengok cerita anakku Sazali tahun 1956. Masa tu adik-adik pun tak lahir lagi. Ustaz dah lahir dah masa tu, umur 50. Ya. Ni anakku Sazali. Ni hak nombor 2 ni. Hak nombor 1 yang dia tengah duduk mengurat. Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, angin yang goncang. Tengok dalam air, nampak bayang-bayang. Campak satu batu, bayang pun hilang. Tuan-tuan kalau nak bagi besar anak tuan-tuan, suruh menyanyi lagu ni. Dia cepat besar, dalam masa seminit je terus jadi besar. Sungguh tak percaya tuan-tuan, tengoklah cerita ni. Tak mana sound dia. Nampak masa ni dia kecil lagi. Nampak? Terus dia besar. Dia tuan-tuan tak payah bagi makan, tak payah bagi minum. Lepas-lepas tu dia besar, nampak? Jadi kalau bapak-bapak nak bagi anak besar cepat, nyanyilah lagu ni. Seminit je dah besar lah. Boleh faham tak bang? Orang gelak hang menggelak lah. Faham tak? Faham tak? Nampak terus besar terus, misai terus. Speaker sound sekejap tengah ada proses. Ya. Habis dah. Ulang balik.
Habis dah. Baik ya. Ini filem apa, Anakku Sazali, tahun 1956. Arahan P. Ramlee. P. Ramlee pegang dua peranan. Seorang jadi pak, seorang jadi anak. Pak pun dia, anak pun dia. Ya, P. Ramlee menang anugerah pelakon laki-laki terbaik, aktor terbaik Asia tahun 57. Filem ni lah. Yang heroin dia tu Zaitun, hidup lagi. Yang main biola tu bukan P. Ramlee, Osman Ahmad. Action je P. Ramlee tu. Yang menyanyi itu bukan Zaitun, Nurmadiah. Ya, Nurmadiah yang menyanyi itu. Lagu tu ciptaan P. Ramlee, liriknya oleh Jamil Sulung. Abang nak pergi tandas ke? Tak. Lain macam nampak ni. Baik, saya kalau tuan-tuan tengok daripada awal filem Anakku Sazali. Daripada awal tuan-tuan lihat mereka ni tiga beradik, Zaitun, Nordin Ahmad, P. Ramlee. Mereka ni pergi tengok konsert. Pergi tengok konsert Ghazal Pati. Yang menyanyi pada konsert Ghazal Pati itu ialah penyanyi yang dah meninggal dunia 2 tahun lepas. Makwa. Siapa Makwa? Lupa lah. Orang panggil dia Makwa. Baru meninggal 2 tahun lepas. Dia dengan yang main biola dalam tu ialah Wan Kazim. Nama dia Wan Kazim. Tuan-tuan tak tahu sejarah ni, saya semua tahu. Wan Kazim ni sekarang duduk di Perlis. Anak dia nama Wan Karizal Wan Kazim, yang bertanding pilihan raya baru ni. Anak dia masuk jadi calon Wan Karizal. Bapa dia Wan Kazim. Hidup lagi bapa dia, umur 70 lebih lah. Pelakon. Wan Kazim tu lah yang main biola dalam cerita Anakku Sazali. Dalam filem mula-mula depa 3 orang pergi tengok konsert itu. Wan Kazim ni yang main biola dalam cerita Hang Tuah tahun 55. Dia yang menari dengan Hang Tuah bila Hang Tuah melawat Pahang. Negeri Pahang aman sentosa. Dia yang menari dengan Mak Sentul. Habis filem Anakku Sazali, Wan Kariza ni merajuk dia balik ke Perlis. Pasal tak diberikan peranan sebagai Tambeng Sari dalam filem Hang Tuah. Ini sedikit info daripada Klasik Nasional. Baik, bila mereka balik daripada tengok konsert Wan Kazim tadi dengan penyanyi perempuan tadi, Makwa tadi, orang panggil dia Makwa, nama dia apa saya lupa apa, meninggal dah. Yang duk menyanyi dah, sebelum dia mati tu dia pakai tudung elok dah, meninggal dah. Jadi bila balik, bapa kepada Zaitun dan Nurdin Ahmad tunggu dipukulnya P. Ramlee. Sebab kata dia P. Ramlee lah yang bawa balik, yang bawa pergi anak-anak mereka ni pergi tengok konsert. Ini satu pahaman orang dulu-dulu. Pahaman orang dulu-dulu cukup benci kepada konsert. Bila sebut saja artis mereka tak suka. Sebab tu hidup zaman dulu artis tak semewah artis zaman sekarang. Pasal mak pak ni kalau boleh menjadikan anak-anak dia jadi tengok konsert ke tengok Ghazal Pati tak mau. Sebab tu P. Ramlee dibalun secukup-cukupnya pasal bawa anak dia lari. Padahal P. Ramlee dalam cerita tu anak mereka berdua tu yang ajak P. Ramlee ni pergi teman aja. Tapi pasal P. Ramlee ni anak belah, Hasan dalam filem ni P. Ramlee jadi Hasan. Hasan ni anak belah, dipukulnya habis-habisan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, adakah memukul macam bapa angkat P. Ramlee memukul P. Ramlee dalam cerita Anakku Sazali itu dibenarkan oleh syarak? Dipukul dengan batang penyapu, bok berbirak belakang. Adakah pukulan itu hak bapa atau apa hak anak terhadap bapa dia bila dipukul? Pernah ke tidak Rasulullah dipukul?
Saya dah sebutkan pada tuan-tuan tadi, Rasulullah tidak pernah menyusahkan orang. Bila dia tidak pernah menyusahkan orang, maknanya dia tak pernah dipukul. Dia baik, siapa nak pukul? Tuan-tuan tahu, Rasulullah bila dia berjalan di depan kampung orang, rumah orang, bandar orang, semua orang sayang pada dia. Hilang barang ke, benda tak elok ke, apa benda ke, tak terlintas dalam pemikiran orang-orang bahawa Muhammad yang buat, tidak. Kalau hilang barang di rumah dia, dia takkan terlintas dalam pemikiran tuan rumah tu Muhammad yang masuk ambil dalam rumah dia, tak pernah terlintas. Pasal dia pun tahu Muhammad itu baik, sebab itu Muhammad dipanggil Al-Amin. Berapa banyak kita hari ni kalau barang jiran hilang, orang tuduh kita, orang tuduh anak kita. Basikal hilang, orang tuduh anak kita. Buah nangka hilang, orang tuduh anak kita. Buah mempelam yang duk balut dalam kertas hilang pun orang tuduh anak kita. Pasal apa jadi macam itu? Tuan-tuan kaji balik. Pasal apa yang kita selalu dicok? Anak-anak kita selalu dicok. Jadi saya minta pada adik-adik yang datang pada pagi ni, cuba jangan menjadikan diri kita dicok jahat oleh orang lain. Cuba kita dianggap baik. Saya baru ni pergi ceramah satu tempat petang, pukul 3 petang ceramah. Habis-habis ceramah, budak-budak laki-laki duduk depan. Ada dalam 10 orang budak-budak laki baris kat dinding depan. Ada satu budak pakai serban, pakai jubah, dalam usia dalam 10 tahun. Saya habis ceramah pukul 4.30, 4.35 lebih kurang masuk asar. Lepas saya ceramah 4.30, saya letak mikrofon, dia pergi ambil, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia azan. Saya pun pergi ambil wuduk di luar. Bila saya ambil wuduk, dia pun main ambil wuduk sebelah saya. Tiba-tiba datang satu orang lelaki-lelaki, main warning dia. Lain kali jangan usik mikrofon tu. Galah siapa-siapa usik tu. Usik sana, usik sini, esok lari habis tu. Orang dah set elok lah. Budak tu terkebir tuan-tuan. Dia tak perasan pada saya duduk sebelah budak tu, pasal saya duduk bongkok ambil wuduk. Bila saya angkat kepala, oi ustaz juga. Dia duduk marah budak yang azan tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita pun tak faham. Bukan senang nak suruh budak datang semayang asar, boleh azan pula, ingat senang tuan-tuan. Baik mereka duduk di rumah tengok Ultraman gaya. Lagi faedah mereka pergi tengok Ultraman tu. Ataupun pergi tengok Adi dan Ayah, lagi bagus mereka tengok. Tapi mereka boleh tinggalkan Ultraman 3, mereka boleh mari ke surau untuk azan. Kita jerkah. Saya tak faham tuan-tuan. Bukan semua budak-budak boleh main ni. Tuan-tuan nak ajak anak main pagi ni, tak mau datang. Bukannya seronok. Dia kata tak mau datang. Tiba-tiba mereka ni boleh datang, kita marah mereka pula. Tak betul. Patut bimbing. Kamu nak azan bagus, sedap, tapi kamu jangan usik-usik mic tau. Kan cakap-cakap senang. Kamu boleh azan, tapi amplifier tu yang pakcik dah letakkan tinggi rendah tu, kamu jangan usik tau. Kan pakcik nak larikan, dia lari adjust tuning, dia payah. Kamu azan je tau. Okey. Kan senang. Ini tu dia jangan. Bukannya boleh bunuh dia. Kancing gigi ni tuan-tuan. Kan orang kalau nak marah, dia bercakap gigi kancing. Jangan. Ya Allah, saya tengok muka dia, dia terkejut tengok saya. Ustaz dia. Apa macam ni tuan-tuan? Cuba kita ambil peribadi Nabi Muhammad. Orang percaya pada dia. Al-Amin. Dalam cerita anak Ghazali tadi, mereka dah jadi budak-budak. Kadang bapa tak suka, tapi anak-anak nak berkawan. Hasan Piramli, Mahani Zaitun. Saya ni tak, saya bukan saya set ni tuan-tuan ni, laptop apa nama, notebook apa nama ni, yang Haji Syam punya ni. Bukan saya set pada rumah saya ni. Baru malam tadi saya depa bagi tahu, Ustaz, besok anakku Zazali, Ustaz hurai tau. Baru hari ni saya tengok ni. Malam tadi depa nak tunjuk, tak boleh keluar gambar. Gambar keluar suara tak ada, duk ngak tak boleh. Baru pagi ni saya tengok ni, hak saya hurai ni pagi ni tuan-tuan, bukan saya prepare 4 tahun lepas, bukan.
Zaitun jadi Mahani, P. Ramlee jadi Hasan. Satu lagi adik abang pada Zaitun, nama dia Nurdin Ahmad. Nama apa Nurdin Ahmad filem ni? Cikgu apa? Siapa ingat? Siapa ingat? Saya belanja dia makan 10:30 pagi nanti. Makan di bawah. Mereka ni budak-budak yang nak berkawan. Dia pun nak berkawan. Mak bapak larang, tapi anak-anak nak berkawan. Tu yang pergi curi jalan, malam-malam keluar pergi main bola, siang-siang mengendak. Mak tak nampak, lari pergi tengok. Pasal naluri budak-budak nak berkawan. Habis tu ustaz, Nabi Muhammad tak berkawan ke ustaz? Berkawan. Nabi Muhammad main bola kecil-kecil dulu. Tapi walaupun Nabi Muhammad main bersama-sama dengan kawan dia waktu Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad tidak pernah buka baju bila main. Mungkin masa itu Halimatus Sa'diyah ada beris ke ustaz? Ada fab ke beris ke, ekonomi handalan kot. Kalau baju kotor pun tak apa. Dengan ekonomi handalan, baju anda akan kembali bersih dan bersinar. Gunakanlah ekonomi handalan. Itu iklan sekarang. Anak dia main bola tu bergumur atas padang, berlumpur satu baju. Dia buat balik dekat mak dia, tunjuk, "Mama, saya dapat menang bola sepak." Mak dia sengih je. Jiran tanya kat mak dia, kotornya." Jangan bimbang, dengan fab baju anda kembali berseri," kata dia. Nabi tak ada fab, Nabi tak ada beris, Nabi tak ada ekonomi handalan, Nabi tak ada tak ada. Apatah lagi boom satu ni iklan boom. Pasal apa ya Nabi bila main-main, Nabi tak pernah buka baju. Satu hari Nabi nak buka macam budak-budak lain main. Macam anak kita main di padang, dia buka baju. Tinggal seluar je. Budak-budak. Elok Nabi nak buka baju, macam ada orang tampar belakang Nabi. Malaikat jaga Rasulullah. Tutup baju kamu, pakai baju, jangan buka. Nabi Muhammad tidak pernah buka baju di depan khalayak ramai sejak daripada kecil lagi. Tuan-tuan bayangkan, punya berakhlaknya Nabi Muhammad. Berkawan, tapi akhlak tu ada. Kita sekarang kalau main bola di sekolah, di padang ke apa ke, sebelah buka baju, sebelah tak buka baju. Sebab nak kenal yang mana geng. Yang bukan geng, buka baju. Hak kita geng, buka baju. Yang tak geng, tak buka baju. Nabi Muhammad tak pernah buka, tuan-tuan. Punya baik, Nabi main. Budak tak dilarang Nabi main. Masa itulah Nabi dibelah dadanya. Pada usia kecil itu, dibelah dadanya. Dibersihkan hati dia, menunjukkan pada usia 7 tahun 8 tahun budak-budak ni kena cuci hati. Ni besar-besar depa ni, anak-anak daripada warga, anak-anak pertubuhan kebajikan, anak yatim miskin Baitul Sa'adati ni. Tara-tara anak remaja kita ni kena bersih. Oh tu kena operate ke ustaz? Tak payahlah operate hati depa. Macam mana nak membersihkan hati depa ni? Pulanglah pada tuan-tuan. Nak suruh mereka khatam Quran sebelum sampai 7 tahun atau sebelum sampai 15 tahun ke, supaya sinaran Quran masuk dalam hati dia, terpulanglah. Dalam cerita ni P. Ramlee nak membersihkan hati dia yang tak tenang, dia belajar main biola, dia belajar main muzik. Dia dah tak duduk dengan pak angkat dia. Pak angkat dia dalam filem tu bernama Daeng Idris, minta maaf. Dan yang jadi mak angkat kepada P. Ramlee dalam filem tu nama apa? Nama apa? Tak tahu. Tak tahu juga. Dia tak duduk dengan mak dia, ada duduk dengan orang yang kerja bot tambang, yang ambil upah menyeberangi sungai dengan bot. P. Ramlee kerja dayung sampan untuk membawa orang ke seberang sana. Dan malam-malam dia belajar biola, muzik. Tuan-tuan cuba tengok bila pendidikan yang diajar kepada Hasan, apa Hasan jadi? Pendidikan yang diajar kepada Hasan ialah biola, maka jadilah biola. Biola itu bentuknya apa? Maka dia pun tengok orang perempuan bentuk yang sama. Sebab itulah dia buat lari Mahani, lari daripada mak bapak dia. Kesan yang ajaran yang tak baik,
pendidikan yang tak baik akhirnya menjadikan P. Ramlee pun tak baik, bawa lari anak dara orang pergi ke Singapura. Kesan. Kalau orang yang baik, dia takkan buat lari anak dara orang. Pasal daripada kecil tak diajar tentang agama. Daripada kecil P. Ramlee tak pakai baju, tuan-tuan, sampailah besar. Tu tengok tadi. Daripada kecil tu duk main biola dengan Zaitun masa kecil tepi sungai tu. Awan nanti kata aku yang macam-macam lah, tanya sama langit apa sebab hujan, nanti jawab hujan, tanyalah awan, awan nanti kata aku kandung air, sampai tempat sejuk aku pun. Daripada kecil tak pakai baju sampai besar, tuan-tuan. Pendidikan. Bila mahani itu orang nak pinang dia, yang mari minang dia mak dara bawa sogek. Kalau ada jodoh kita, berbesanlah kita ya. Yang P. Ramlee tu kan bawa sampan, yang dipinang tu makwa dia. Tapi dia tak mampu pasal dia miskin. Malam tu juga aku mengemaskan pakaianku. Kalau tuan-tuan ingat filem tu, tiba-tiba mahani datang. Hasan, kau nak ke mana Hasan? Aku ingin tinggalkan tempat ini. Apalah maknanya aku hidup di sini jika engkau nak berkahwin dengan orang lain? Hasan, hatiku hanya untuk engkau, Hasan. Mahani, berdoalah dengan mak engkau, Mahani. Biarlah aku merana. Hasan, bawalah aku ke mana saja, Hasan. Aku rela mati dengan kau, Hasan. Ya Allah, gatal je mumpan dia menyampah. Ya Allah, mak dia yang beranakkan dia, bapak dia yang jaga dia, hanya kerana cinta, tuan-tuan. Tinggal mak bapak. Dia buat lari, tuan-tuan. Nabi Muhammad bukan jenis tu. Nabi Muhammad bila masuk alam remaja macam P. Ramlee tadi, Nabi Muhammad menyertai peperangan pada usia 15 tahun. 15 tahun masuk perang. Menjadi pemuda yang berani, bukan pemuda yang penakut. Anak-anak muda kita sekarang, putih cinta pun teriak, setengah kilo air mata keluar. Waktu yang bukan bercinta, gatai nak bercinta. Baru tingkatan 5. Waktu yang sesuai untuk belajar, dah cinta dah. Duk cinta sana, bercinta sini. Baru darjah 6 bercinta dengan budak darjah 5. Yang darjah 6 perempuan, yang darjah 5 laki-laki. Ya Allah, saya baca satu surat cinta budak darjah 5 laki-laki pada budak darjah 6 perempuan. Bertemu kita di arena pesuratan. Oh ya Allah, sekarang orang tak main surat-surat dah, SMS semua. Hang seorang je arena persuratan, macam arena sukan yang ni. Dah bukan budaya dia. Nabi Muhammad bukan budaya dia. Nabi Muhammad remaja-remaja sudah mengenal kuda, lambang keberanian. Sudah mengenal pedang, lambang keberanian. Sudah mengenal lagi berenang, lambang keberanian. Diajar dengan sifat berani, bukan sifat penakut, sifat hati kecil. Tahu hati kecil? Hati kecil lain, kecil hati lain. Kecil hati lain. Kenapa tak datang ke Nuri di semalam? Tak nak. Kenapa? Saya kecil hati. Kenapa dia kecil, awak kecil hati? Depan saya dia tak jemput. Saya jumpa dia berdepan, tak ada jemput. Tiba-tiba je dia lekat aje kat jemputan dekat masjid. Padahal dia jumpa saya kat bawah tu, apa salah jemputlah datang ke rumah. Ini tidak. Dia harapkan tampar dekat dinding masjid tu, yang aku tak datang tu kecil hati saya. Itu nama dia kecil hati. Satu lagi nama dia hati kecil. Hati kecil tu apa? Jiwa yang lemah. Jiwa yang lemah. SPM, PMR, UPSR tak ada A langsung. Dia terus menganggap bahawa aku telah gagal dalam hidup. Ini yang dikatakan hati kecil.
Sepatutnya manusia yang berjaya bermula daripada kegagalan. Kegagalan itu satu langkah yang baru untuk berjaya. Bukan kegagalan itu sebagai satu langkah yang akan mengundur ke belakang. Orang seronok dengan kegagalan, tak apa. Dengan kegagalan tu jadi kuat. Nabi Muhammad gagal memberikan Islam di Mekah selama 13 tahun. Tetapi kegagalan itulah yang memberjayakan Nabi Muhammad di Madinah. Selepas itu, sampai selepas berjaya di Madinah, Mekah kembali baik, Mekah kembali berjaya. Inilah semangat hati besar. Di Mekah orang tolak Islam. Di Mekah Islam tak diterima, tak apa, aku pergi tempat lain. Bila berjaya di Madinah, Nabi patah balik pergi ke Mekah. Mekah Islam balik, semua orang Islam. Inilah yang kena ada dalam jiwa kita. Jangan anggap tak lulus PMR, tak lulus hidup. Ada satu lagi peluang, SPM. Jangan anggap bila gagal pada SPM terus gagal dalam hidup. Ada lagi peluang lain. Kejayaan bukan diukur dengan SPM, SUP, SR, STPM, PMR, ijazah. Tak. Kejayaan hidup dinilai daripada sudut lain. Nabi Muhammad tak ada SPM pun dikira berjaya. SPM ni untuk peluang nak mengkaji kita ni faham tak faham, cerdik tak cerdik, itu saja. Kejayaan bukan berpunca daripada SPM bagus, STP bagus. Berapa banyak budak yang dapat STP bagus pun tak jadi apa pun. Berapa banyak orang yang tak ada SPM pun berjaya hidup. Sahabat saya ni main bola dengan saya dulu ni. Badan tegak. Dia jadi fullback, duduk di depan belakang. Orang tak boleh lepas dia, macam santok zing aja. Main bola terror, tapi mengaji bengong. Kalau nombor lah tu dia lah. Kalau dia tu nombor lah. Tetapi dia main bola terror. Sekarang jadi pemain bola dah pencin lama dah, tak ada apa dah, tak ada dah. Lah jadi jurulatih kelab. Jurulatih apa nama universiti. Kelab bola. Teruk tuan-tuan, SPM ni tak tahu ada A ke tidak SPM. Tapi main bola pandai. Sekarang hidup dia berjaya dengan seorang pemain bola sepak dan bekas pemain bola sepak, dan sekarang jurulatih. Ada kelab dia sendiri, dia latih budak-budak. Dia berjaya dalam bidang kebola sepakan pula. Bukan maknanya bila gagal daripada SPM dia gagal terus hidup, malak terus hidup. Tidak ah. Bukan makna bila Nabi gagal di Mekah, Nabi malak terus hidup. Tidak, Nabi berjaya di Madinah. Ini benda yang kita kena motivate kepada anak-anak kita. Ada sahabat saya tuan-tuan, lebih kurang tu juga. Lebih kurang tu, mengaji tak pandai. Tapi bila saya balik satu hari di kampung saya, di Felda, di Sungkai, saya tengok kereta dia menjala besar, hitam berkilat. Saya tengok dia pun berkilat. Baju dia lah berkilat. Tengok isteri dia pun berkilat. Wih, hebat orang tua ni. Saya lalu depan rumah dia. Dia buat rumah mak dia banglo. Rumah Felda tu satu bilik hilang pergi mana lah. Jadi banglo tuan-tuan. Dia hantar mak pak dia pergi haji. Saya tanya pada mak saya, dia kerja apa mak? Tahu dia kata korporat. Besok saya jumpa dia. Raya berjalan jumpa. Saya tanya dekat dia, hang nega apa? Hebat ni. Dulu ni tuan-tuan, dia menulis ni, cikgu tak kerti baca tulisan. Hak dia tulis tu, dia cikgu tak kerti baca. Dekat buku nota macam tulisan Firaun. Bukan kata cikgu tak kerti baca, dengan dia pun tak kerti baca balik. Apa hak dia tulis? Yang ni yang saya kata semalam ni, dia baca long hand, dia tulis short hand. Bila cikgu suruh dia baca, hang baca balik apa hang tulis, dia pun tak kerti. Subhanallah. Tengok sekarang korporat, Allah bagi rezeki kat dia. Saya tanya macam mana hang nega elok nega apa, export import. Woi, hebat tu. Macam mana hang boleh masuk menega ni? Tak tahu rezeki. Aku kerja dengan toki tu, lepas tu aku ngorak anak dia dapat. Lepas tu bila toki tu mati, lah aku ambil alih pak dia punya menega lah. Oh gitu. Allah nak bagi dia kaya, dia jadi driver toki. Toki tu ada anak dara, dia mengorat anak dara tu.
Bila ngorak yang nak darah, takkan nak jadi reba lagi. Bila toke dia mati, pak mertua dia mati, dia duduk sit pak dia pula. Sekarang dia dah jadi toke pula. Oh, ni dia tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi kat situ pula rezeki. Jadi adik-adik yang mana lulu SPM grade 3, grade 4 ni, cubalah jadi driver tengok. Lepas tu ngoraklah anak toke. InsyaAllah jadi toke balik. Tak pun kekal driver sampai mati. Tuan-tuan, bila kita tengok budaya itu, nampak kesan P. Ramlee. Dia wak lari anak dara orang bila pendidikan agama tak ada. Bila wak lari anak dara orang, dia menikah secara sembunyi-sembunyi, mak pak tak reda, lari ke Singapura. Bila lari ke Singapura, hidup dia jadi mewah. Sebab apa mewah? Dia jadi orkestra. Apa punya komposer. Orkestra, mencipta lagu. Akhirnya jadi mewah. Isteri dia Mahani pun mengandung dia. Tengah duk menyanyi lagu, tiada kata secantik bahasa. Tengah duk gelek mesin gramafon dulu lama-lama, duk gelek bubuh situ tak. Masing-masing bawa isteri. Nordin Ahmad bawa isterinya Rusnani. P. Ramlee bawa isterinya Zaitun. Kemak Hassan pun bawa juga. Masing-masing duk dengar lagu. Tiada kata secantik bahasa untuk ku puji adinda. Pakai duk tengok isteri masing-masing. Isteri pun maintain. Balik kan, tengok balik VCD ni. Akhirnya tengah duk menung-menung tu, Mahani pengsan. Bila pengsan, doktor pun datang. Tahniah Cik Hassan, isteri Cik Hassan mengandung 2 bulan. Oh, rupa-rupanya mengandung. Bila dah mengandung, Mahani pun duk kait baju untuk anak yang akan lahir. Hassan baru balik daripada pi orkestra, dia pun letak songkok hitam dia di sebelah. Tengah duk menjahit itu, Mahani kata dekat Hassan, Hassan, maukah kau berjanji dengan aku, Hassan? Berjanji apa, Mahani? Andai kata apa-apa berlaku kepada aku, janganlah engkau ambil orang lain di antara aku dengan anak kita ini, ya Hassan. Mahani, kenapa kata demikian? Dengarlah dulu cakap aku, Hassan. Kalau aku mati bila melahirkan anak ini, janganlah kau kahwin lain, ya Hassan. Aku tidak mahu antara kau dan antara anak kita ini ada orang lain, Hassan. Berjanjilah dengan aku, Hassan. Dia tak bagi menikah lain, tuan-tuan. Dia dah matilah. Dah conquer laki dia juga. Ya Allah, jenis apa ni, tuan-tuan? Yang laki tu bengong, tak ada menikah lain, menung dia. Itulah bila lahir mati. Mahani mati. Yang hidup anak dia. Maka anak tu dipanggil sebagai Sazali. Kita dengarkan yang seterusnya. Baik, mana pula? Baik tuan-tuan, ini wasiat, itu dipanggil wasiat. Wasiat macam tu tak wajib dilaksanakan. Abang, kalau saya mati jangan menikah lain. Itu wasiat yang tidak wajib dilaksanakan. Yang belakang tu lah Rusnani Jamil. Tu belakang tu. Baik, kita tengok di situ. Ya, P. Ramlee
berjanji memberikan kemewahan kepada anak dia. P. Ramlee berjanji memberikan kemewahan pada anak dia. Pasal anak dia lahir dalam keadaan dia dah senang. Dia tidak mau anak dia susah macam mana dia susah. Dipukul, dikeji oleh bapa angkat dia. Kemudian dipaksa bekerja sebagai buk tambang. Kemudian melarikan diri daripada kampung, hidup merantau di negeri orang. Dia berjanji kepada anak dia, engkau tidak akan merasai susah, wahai Sazali. Diberikan kemewahan yang melampau kepada Sazali. Masa Sazali pergi sekolah, bukan pergi sekolah. Sazali pergi lepak dengan geng-geng dia di tepi pantai. Bersama geng dia, Ibrahim Pendek. Ibrahim Pendek tu daripada kecil sampai dia tua, dia pendek. Dalam filem ni. Sebab tu nama dia Ibrahim Pendek. Tuan-tuan, Ibrahim Pendek mengajar kepada P. Ramlee supaya jadi jahat. Dalam filem itu Sazali masa kecil wataknya dipegang oleh apa? Ha? Bak Latif lagi? Nama apa? Tony Castello. Dipegang oleh Castello dia, Tony Castello. Ya, cukup jahat dalam cerita ni. Bila bapa dia, bila dia salah pilih kawan, Tony Castello sudah jadi samsing. Sazali sudah jadi samsing. Dia rompak kedai, dia ambil batu, dipecahkan satu kedai, dia rompak kedai itu. Dia nak curi biola daripada kedai itu. Orang tangkap dia. Bila orang tangkap dia, orang mari rumah dia dengan satu kampung wak mari ke rumah dia. Minta duit daripada pembantu rumah. Masa tu P. Ramlee tak ada. Maka bila balik P. Ramlee, orang gaji dia cerita kepada P. Ramlee, tuan, tadi tengah hari datang ramai orang datang rumah sini. Apa mereka nak? Mereka kata anak tuan Sazali memecahkan kedai mereka, mencuri. Apa? Mencuri. Dipanggilkan Sazali. Apa yang telah kau buat, Sazali? Sazali tidak buat apa-apa, bapa. Habis itu Sazali cuma tolong orang. Sazali ambil uang untuk tolong orang miskin. Kesian dia, bapa. Ibunya mati, ayahnya mati, dia menangis lapar, bapa. Sebab itulah Sazali mencuri untuk bagi dia makan, bapa. Sungguh mulia hati kau, Sazali. Nampak, tuan-tuan? Dia ambil kunci peti besi, dia bagi dekat Sazali. Sazali, ini kunci peti ayah. Kalau apa-apa kau nak tolong orang susah, kau ambillah duit dalam peti besi ini. Betul ke ayah? Ya, Sazali. Tu dia, kunci peti besi dapat kat dia. Dia bawa seketir duit, dia pergi tabuk dekat Ibrahim Pendek and the gang. Aku kaya sekarang. Ni dia kesan pendidikan yang salah pada anak-anak. Pendidikan yang mengajar membabi buta. Percaya cakap anak bulat-bulat. Tak siasat. Saya ni tuan-tuan pengetua sekolah. Pening kepala dengan bapak-bapak. Bukan saya pening dengan budak-budak sekolah, dengan bapak tu saya pening. Satu bapak mari serang sekolah. Masa tu saya tak ada. Dia main petang. Dia jumpa dengan cikgu, jumpa dengan ustaz. Dia kata anak dia kena pukul sampai berbirak di belakang. Cikgu sekolah saya pukul. Jadi penolong kanan buka baju budak, tak ada pun. Tak ada, abang. Memang tak ada lah. Dia pukul hari Jumaat, sekarang hari Senin. Anak cakap kena pukul ke? Cikgu pukul, kata dia. Dia rotan di belakang ni. Jadi budak-budak lain pun dipanggil. Cikgu tadi pun dipanggil. Betul ke cikgu ni pukul budak ni depan kamu semua? Tak ada dah. Mana ada? Budak-budak jawab. Cikgu tadi pun ditanya, kamu pukul dia ke? Tak, saya tak pukul dia. Ini budak ni cakap, saya percaya anak saya lebih pada cikgu ni. Ya Allah. Rupanya tuan-tuan, anak dia tak center. Dia suka duk bayang yang bukan-bukan. Bila hari Selasa saya pergi sekolah, saya panggil anak dia. Saya nyembang dengan anak dia.
Anak dia suka membayangkan. Bila dia bayangkan satu-satu benda ni, dia buat balik ke bapak dia, dia cerita yang bukan-bukan. Hari Jumaat saya jumpa dengan bapak dia, minta bawa anak dia ni pergi ke psikiatris, cek ni mental tak mental budak ni. Kita kadang-kadang tuan-tuan, kita anggap apa yang budak kita cakap betul semua, tanpa soal siasat kita percaya. Macam Hasan percaya pada Sazali, sampai dia tipu. Dan lebih malang lagi tuan-tuan, Hasan sudah mengajar Sazali menipu. Sazali itu ada sepupu anak Rosnani dan Nordin Ahmad yang dilakonkan wataknya oleh Hashim Mahyun. Masa kecil Hashim Mahyun ada satu anak patung. Sazali ambil anak patung tu, Sazali sorok. Hashim Mahyun cari anak patung dia, satu rumah tak jumpa. Dia kata dekat pakcik dia, Pak Long dia, Pak Long, anak patung saya hilang, boleh tak Pak Long carikan? Nanti ya Pak Long carikan. Dia tanya ke Sazali, ada kamu nampak anak patung dia? Tidak ayah, Sazali tak nampak. Cari-cari rupanya duduk balik kerusi. Bila dia ambil anak patung, dia tengok Sazali. Di sini. Oh, tadi saya sudah cari tak jumpa. Oh, di sini. Depan mata dia, Hasan menipu anak depan mata. Apa jadi tuan-tuan? Kalau budak kecil, bapak mengajar menipu. Dia buat-buat benda itu jumpa, padahal memang Sazali yang sorok anak patung itu. Tetapi P. Ramli telah mendidik anak dia supaya jadi penipu. Kesan dia jadi apa tuan-tuan? Adakah Rasulullah diajar menipu? Mak bapak dia diajar menipu? Datuk dia mengajar menipu? Pak saudara dia mengajar menipu? Tidak. Maka anak-anak remaja kita jangan sekali-kali diajar menipu. Tadi mesej saya sampai tadi, dia kata, Ustaz, saya sedih dengan perangai suami saya. Saya nak makan malam isyak semalam, elok nak makan, suami pukul saya depan anak-anak. Hantar mesej. Saya pun tengok kena pukul ni, kalau isteri kena pukul memang saya marah tuan-tuan. Suami jenis apa dia pukul-pukul ni, saya telefon dia tadi bawah pokok, saya telefon. Pak saya apa dia pukul saya tanya. Tak tahu Ustaz. Saya malu, saya sedih dengan perangai suami saya. Suami dah minta maaf belum? Sudah. Tapi saya tak nak maafkan dia. Tak boleh macam itu. Sakit Ustaz. Sakit badan boleh buh minyak gamat. Sakit dalam hati. Apa sebab sakit dalam hati? Anak dara tengok. Anak dara tingkatan 5, tingkatan 3. Anak dara tengok. Anak teruna tengok. Mak kena pukul. Sakit itu lebih berkesan daripada sakit di luar. Sakit dalaman tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak bergaduh suami isteri ke depan anak-anak, tolonglah elok sama sekali. Buatlah baik-baik, senyumlah baik-baik depan anak-anak. Tolong jangan pukul, jerekah, maki, hamun, terajang. Bila tuan-tuan buat benda itu depan anak-anak tuan-tuan, perasaan dendam sudah wujud dalam jiwa mereka dengan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tak sempat nak urai tentang Hasan dan Sazali ini sampai penamat. Bagaimana Sazali memukul anak, bagaimana Hasan memukul Sazali. Sudah tua baru dipukul. Sudah tua baru dipukul. Bila dia rogol anak saudara dia rogol sepupu sendiri, dia jadi samsing, baru P. Ramli pukul. Dah terlewat. Waktu itu Hasan sudah besar, dah pakai kod. Dia suruh kahwin dengan sepupu dia yang dia rogol. P. Ramli tak mau. Kalau saya kena kahwin dengan perempuan yang telah saya rosakkan bapak, berapa ramai isteri saya. Bukan dia saja yang telah saya rosakkan, malah ramai lagi gadis-gadis Singapura yang telah saya rosakkan. Bapak tahu. Ni kita nak tengok scene yang terakhir ni.
Kalau bapak pukul saya 10 tahun yang lepas, saya takkan jadi begini, bapak tahu. Ni tuan-tuan tengok. Tak boleh kuat lagi, habis dah. Baik. Jadi tuan-tuan, kita dah tengok kesudahan P.Ramlee, kesudahan Sazali, sesudahan Hasan. Mudah-mudahan kesudahan itu tidak berlaku kepada kita. Akibat daripada perkahwinan yang tidak direstui oleh keluarga, perkahwinan yang tidak mengikut syariat agama, pendidikan yang tidak mengikut pendidikan Rasulullah kepada anak daripada seorang bapa, pendidikan yang tidak ada daripada seorang ibu. Ibu ni penting tuan-tuan. Bapa boleh didik anak, tapi yang lebih penting mendidik ialah ibu. Kekurangan kasih sayang kepada Sazali ialah daripada ibunya. Penting tuan-tuan. Yang keempatnya ialah tentang pendidikan sejak daripada kecil. Jiwa remaja, jiwa budak-budak ada masa perlu dididik dengan sedikit kesusahan supaya mereka menginsafi, bukan kesenangan daripada awal pagi sampai tengah malam. Sebab tu saya kalau buat camp motivasi, saya tak sediakan tilam, saya tak sediakan katil elok-elok. Duduk lampau tidur atas tutup, makan beratur, basuh pinggan sendiri, basuh baju sendiri, tak ada pasal nak dobi-dobi, sendiri buat. Sebab mereka hidup di rumah kita semua senang. Pinggan tak payah basuh, tempat tidur tak payah kemas,
Semua senang. Kadang-kadang kita kena bagi sedikit kesusahan supaya dia insaf dan menghargai satu kenikmatan. Apa yang berlaku pada Hasan dalam filem Anakku Sazali ni ialah kegagalan seorang bapa mendidik anak menjadi anak yang berguna. Cuma di akhir filem ini Hasan barulah melaksanakan tanggungjawabnya. Walaupun agak terlewat, tapi itu masih lagi dikira tanggungjawab. Bila dia telefon polis, minta polis datang ke rumah dia, ambil anak dia, tangkap anak dia, yang sangat dikehendaki oleh polis. Pada masa itu dia telefon dan tolong tangkap anak dia. Anak dia sekarang berada di dalam rumah dia. Itulah tanggungjawab bapa yang dibuat oleh Hasan di akhir filem ini. Mudah-mudahan program kita pada pagi ini mendapat keberkatan dan kebaikan dan manfaat bersama. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.